Rintangan dalam dan penurunan beza keupayaan. Jika rintangan dalam diabaikan, beza keupayaan termina adalah sama dengan DGE. Ini adalah apa yang kita sudah bincang lah. Iaitu bagi satu sel unggul di mana rintangan dalamnya adalah sama dengan sifar, maka beza keupayaan yang merentasi sel itu adalah sama dengan DGE. Katakan kalau DGE 3 volt, maka beza keupayaan termina adalah sama dengan 3 volt lah. Iaitu tanpa rintangan dalam, DGE sama dengan V, iaitu beza keupayaan termina. Jika rintangan dalam hadir, beza keupayaan termina akan lebih rendah daripada TGE. Mari kita lihat case ini. Di sini terdapat satu sel. Sel ini disambung kepada satu perintang di luar di sini. Okay? Tapi di dalam sel ini terdapat juga satu rintangan. Okay? Rintangan di dalam sel ini dinamakan sebagai rintangan dalam lah. Kita pasti bahawa jika biasanya ini wujud kepada semua sel lah, iaitu terdapat satu rintangan dalam di dalam sel. Kalau rintangan dalam hadir di dalam sel, maka beza keupayaan termina adalah lebih rendah daripada DGE. Yang DGE 3 volt, ini beza keupayaan dia mesti lebih rendah daripada 3 volt, iaitu dalam case ini beza keupayaan termina hanya 2.4 volt sahajalah. Ini adalah munasabah. Sebab apa? Sebab DGE ini adalah tenaga yang dibekalkan kepada litar ini untuk menggerakkan charge. Beza keupayaan adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan charge. Jadi, tenaga yang dibekalkan adalah 3 volt, tapi kerja yang dilakukan hanya 2.4 volt. Ini adalah kerana ini adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan charge merentasi perintang di luar ini. Ya, okey. 2.4 volt ini hanya kerja yang dilakukan untuk menggerakkan charge merentasi perintang di luar ini. Okey. Dan sebahagian tenaga yang dibekalkan juga digunakan untuk menggerakkan charge di dalam sel. Okay, contohnya, kalau sel ini membekalkan 3 joule kepada litar ini, 2.4 joule digunakan untuk menggerakkan charge merentasi perintang di luar sini, dan 0.6 joule yang selebih itu digunakan untuk menggerakkan charge merentasi perintang di dalam. Jadi, walaupun tenaga dibekalkan adalah 3 joule, tapi yang kerja dibuat hanya 2.4 joule. Sebab apa? Sebab yang selebih itu, iaitu 0.6 joule itu telah digunakan untuk menggerakkan charge di dalam sel. Jadi, kerja yang dilakukan adalah kurang daripada tenaga dibekalkan, sebab sebahagian tenaga telah digunakan untuk menggerakkan charge dalam sel. Okey. Dengan kehadiran rintangan dalam, DGE adalah lebih besar daripada beza keupayaan termina. Okey. Ini adalah apa yang kita perlu tahulah. Okey. Mari kita lihat hubungan di antara DGE dan beza keupayaan termina diberi oleh persamaan berikutlah, iaitu E sama dengan V tambah IR. E ini adalah tenaga yang dibekalkan kepada litar. Okey. Jadi E ini adalah DGE lah, tenaga yang dibekalkan pada litar. V ini adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan charge di litar luar. Okay? Dan IR ini, IR ini pun beza keupayaan juga. Okay? Sebab beza keupayaan V sama dengan IR kan. Tapi ini adalah beza keupayaan di dalam sel. Jadi ini adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan charge di dalam sel. Jadi tenaga dibekalkan untuk menggerakkan charge di luar litar dan di dalam sel. Okey, jadi E sama dengan V tambah II. Ini kerja yang dilakukan untuk menggerakkan charge di luar litar. Ini kerja dilakukan untuk menggerakkan charge di dalam sel. Okey, dan V ini sama dengan IR. R besar ini adalah rintangan di litar luar, dan R huruf kecil ini adalah rintangan dalam. Okey, dan I adalah arus lah. Okey, jadi ini adalah persamaan yang menghubungkan daya gerak elektrik DGE dengan beza keupayaan termina, arus dan rintangan dalam. Okey, mari kita lihat contoh ini. Satu sel mempunyai rintangan dalam 0.5 ohm. Mari kita senaraikan
maklumat ini ya. Jadi rintangan dalam R sama dengan 0.5 ohm dan beza keupayaan merentasi seluruh sel adalah 4 volt Jadi beza keupayaan sama dengan 4 volt Okey. Dan oleh kerana terdapat rintangan dalam, maka DGE tak sama dengan beza keupayaan Okey. Apabila arus 2 ampere mengalir melaluinya, ini bermakna arus I sama dengan 2 ampere okey, dan disuruh cari DGE lah. DGE itu E sama dengan apa? Jadi senang sajalah ya, iaitu kita menggunakan persamaan E sama dengan V tambah I R okey. Jadi V adalah beza keupayaan iaitu 4 volt tambah dengan arus 2 ini 0.5 okey. Jadi ini adalah sama dengan 4 volt. Ini sama dengan 1 volt okey. Jumlahnya 5 volt lah. Okey. Jadi tenaga yang dibekalkan 5 volt, 4 volt digunakan untuk menggerakkan charge di luar litar, 1 volt digunakan untuk menggerakkan charge di dalam sel itu. Okey. Menentu ukur DGE dan rintangan dalam katakan kalau kita diberi satu sel dan kita nak cari DGE dia dan juga rintangan dalam dia, jadi apa yang kita boleh buat lah okey. Di sini ada 3 kaedah boleh digunakan untuk mengukur DGE dan rintangan dalam kaedah kedua dan ketiga ini sebenarnya kaedah yang hampir sama lah tapi kaedah ketiga ini dia cara ini jawapan yang diperolehi itu adalah lebih tepat lah sebab kita mengambil lebih banyak bacaan kita akan bincang okey. Kaedah pertama adalah litar terbuka dan litar tertutup ini adalah apa yang kita akan bincang lah. Persamaan serentak dan graf linear tu kita bincang kemudian lah okey. Mari kita lihat kaedah pertama itu litar terbuka, litar tertutup okey. Dalam litar terbuka apabila suis dimatikan, wattmeter menunjukkan bacaan EMF. Litar terbuka, litar tertutup okey. Litar terbuka adalah apabila suis terbuka okey. Suis terbuka ini bermakna arus tidak dibenarkan mengalir melalui litar luar di sini lah okey. Kalau bagi litar tertutup iaitu suis itu kita tutupkan, maka arus dibenarkan mengalir melalui perintang luar inilah okey. Ini beza dia okey. Kita lihat litar terbuka dululah. Dalam litar terbuka apabila suis dimatikan okey, iaitu suis dibuka okey, iaitu tak ada arus mengalir, wattmeter menunjukkan bacaan DGE okey. Ini adalah kerana kalau kita buka suis arus tidak mengalir ke perintang ini tapi arus hanya mengalir ke wattmeter sahaja arus mengalir ke wattmeter sahaja. Wattmeter mempunyai rintangan yang sangat tinggi okey, jauh lebih tinggi daripada rintangan dalam katakan rintangan ini okey adalah hampir 100 kali ganda daripada rintangan dalam Jadi kalau rintangan ini adalah jauh lebih tinggi maka tenaga yang dibekalkan okey akan melakukan kebanyakan kerja di litar luar ini, di wattmeter ini okey, di wattmeter ini, maka beza keupayaan ini adalah hampir sama dengan DGE okey. Sebab apa? Sebab DGE adalah tenaga yang dibekalkan dan beza keupayaan adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan charge. Kalau kebanyakan tenaga dibekalkan adalah digunakan untuk melakukan kerja menggerakkan charge merentasi wattmeter, maka jumlah kerja ini adalah sama dengan jumlah tenaga yang dibekalkan Jadi ini adalah hampir samalah dengan DGE Kita boleh anggap dia samalah sebenarnya dia bukan sama, mungkin 98-99% sama saja okey. Jadi sekali lagi kalau kita bukakan suis arus hanya mengalir melalui wattmeter dan bacaan wattmeter ini adalah hampir sama dengan DGE kita anggap dia samalah. Kalau suis ditutup kebanyakan arus akan mengalir ke perintang 5 ohm ini sebab wattmeter ini mempunyai rintangan yang sangat tinggi Jadi kalau boleh semua arus dia mengalir ke
perintang hanya sebahagian kecil, sangat-sangat sedikit arus mengalir melalui wattmeter sahaja. Ini bermakna kalau rintangan di sini adalah kecil, maka kerja yang dilakukan untuk menggerakkan cas merentasi perintang ini juga adalah kecil. Okay? Jadi, tenaga yang dibekalkan tidak sama dengan kerja yang dilakukan. Jadi, bacaannya yang kita dapat adalah beza keupayaan terminal tapi bukan DGE. Ya. Kalau suis terbuka, bacaan wattmeter adalah sama dengan DGE. Kalau suis tertutup, bacaan wattmeter ini sama dengan beza keupayaan terminal. Dia bukan DGE. Okay. Jadi dalam litar tertutup, apabila suis dihidupkan, wattmeter menunjukkan bacaan beza keupayaan merentasi seluruh sel. Ini beza dia. Okay. Dengan kehadiran rintangan dalam beza keupayaan merentasi sel sentiasa kurang daripada DGE, ini adalah apa yang kita sudah bincang dalam video sebelum ini. Diberi bahawa apabila satu perintang 1 ohm disambungkan ke terminal satu sel, arus yang mengalir melaluinya ialah 8 ampere. Apabila perintang itu digantikan oleh perintang lain dengan rintangan 4 ohm, arus menjadi 3 ampere. Cari rintangan dalam dan DGE sel. Okey, ini adalah satu lagi cara untuk mencari DGE dan rintangan dalam. Okey, iaitu pada mulanya kita menggunakan satu perintang, katakan 1 ohm. Okey, lepas tu kita mengukur arus yang mengalir melaluinya. Lepas tu kita gantikan perintang 1 ohm ini dengan satu perintang yang lain. Dalam case ni kita gantikan dia dengan satu perintang 4 ohm dan kita mengukur arus dia, dapati bahawa arus dia adalah 3 ampere. Daripada kedua-dua set bacaan ini kita boleh membentuk dua persamaan. Dua persamaan itu adalah persamaan serentak. Kita selesaikan persamaan serentak itu, kita akan dapat cari rintangan dalam dan juga DGE sel. Okey, mari kita senaraikan maklumat-maklumat yang diberi. Okey, untuk set pertama diberi bahawa rintangan sama dengan 1 ohm dan arus sama dengan 8 ampere, dan bagi set kedua rintangan sama dengan 4 ohm dan arus ini I1. Okey, I1. Ini arus sama dengan 3 ampere. Okey. Daripada persamaan E sama dengan V tambah IR atau E sama dengan IR tambah IR. R kecil. Okey. Dalam case ni kita tak ada voltan, beza keupayaan tidak terlibat, maka kita guna persamaan yang kedua inilah. Okey, E sama dengan IR huruf besar tambah dengan IR huruf kecil. Okey. Bagi set yang pertama, okey, R rintangan adalah R1. Okey, rintangan adalah R1, arus adalah I1. Arus adalah I1. Okey. E dan R ini dia tidak berubah selepas kita mengubah rintangan. Okey, dia tidak berubah. Maka kita kekalkan huruf inilah, kekalkan simbol ini okey, iaitu E dan R. Kita tak letak E1 R1 sebab bagi kedua-dua case, kedua-dua kuantiti ini adalah sama. Okey, ini adalah persamaan yang pertama. Okey, kita gantikan I dan R, maka E sama dengan arus adalah 8 ampere. 8 ampere, rintangan adalah 1, lepas tu tambah dengan 8R. Okey, kita akan dapat satu persamaan E sama dengan 8R tambah 8. Ini adalah persamaan 1. Okey, bagi set yang kedua, okey, E sama dengan I2 R2 tambah I2 R. Okey, E sama dengan arus adalah sama dengan 3 ampere dan rintangan adalah sama dengan 4 ohm. Jadi sama dengan 3 darab R. Maka kita akan dapat persamaan yang kedua, iaitu E sama dengan 3R tambah 12. Ini adalah persamaan yang kedua. Okey, jadi kita gantikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2, maka kita akan dapat
8R tambah 8 sama dengan 3R tambah 12. Okey. Pindahkan 3R ini ke sebelah kiri. 8R tolak 3R sama dengan 12. 8 ni pindah ke sebelah kanan, tolak 8. Okey. Jadi ini sama dengan 5R. Ini sama dengan 4. Maka rintangan dalam sama dengan 4 bahagi 5. Ini sama dengan 0.8 ohm. Okey. Ini adalah rintangan dalam bagi sel itu. Ya, okey. Dengan menyelesaikan persamaan serentak, kita akan dapat cari rintangan dalam. Lepas tu kita gantikan rintangan dalam ini ke persamaan 1. Okey. Ya, kita gantikan R sama dengan 0.8 ohm ke dalam persamaan 1. Okey. Maka E sama dengan 8 darab 0.8 tambah 8. Okey. Ini adalah 6.4 tambah 8. Maka ini sama dengan 14.4 volt. Ini adalah DGE. Ya, ini adalah DGE bagi sel itu. Okey. Kaedah ini adalah saya namakan dia sebagai kaedah menyelesaikan persamaan serentak. Okey, iaitu mula-mula kita guna satu perintang dalam kes ni 1 ohm. Kita mengukur arus dia, lepas tu kita gantikan dia dengan satu lagi perintang, lepas tu mengukur arus dia. Daripada dua set bacaan itu kita akan membentuk dua persamaan serentak. Selesaikan persamaan serentak, kita akan dapat nilai bagi rintangan dalam dan DGE. Graf di atas menunjukkan perubahan beza keupayaan dengan arus merentasi satu sel. Berapakah rintangan dalam dan DGE sel? Okey, ini adalah satu garis lurus. Jadi persamaan garis lurus ialah Y sama dengan MX tambah C kan. Jadi Y sama dengan MX tambah C. Okey. Bagi case ini, beza keupayaan dijadikan paksi menegak. Paksi menegak itu adalah V. Paksi menegak adalah Y. Y. Jadi ini adalah V. V. Sama dengan M. X adalah arus. Paksi mengufuk adalah arus. I. I. Lepas tu tambah C. Tambah C. Okey. Mari kita lihat persamaan yang menghubungkan DGE dan rintangan dalam, iaitu E. E sama dengan V tambah IR. Okey. E adalah DGE dan R huruf kecil ini adalah rintangan dalam. Mari kita cuba menyusun semula persamaan ini supaya dia adalah sama dengan persamaan ini. Jadi kita pindahkan IR ini ke sebelah kiri. Jadi negatif IR tambah E sama dengan V, atau kita tukarkan kedudukan kiri ke kanan, kanan ke kiri, maka dia akan menjadi V sama dengan negatif IR tambah E. Kalau kita bandingkan dengan persamaan ini, iaitu paksi Y, paksi menegak ini adalah beza keupayaan. Ini MI. MI ini adalah negatif IR, atau kita boleh tulis negatif RI lah. Negatif RI. Daripada perbandingan kedua-dua persamaan ini, maka kita dapati bahawa kecurunan graf sama dengan negatif rintangan dalam. Lepas tu kita bandingkan C. Ini adalah E. Jadi kita dapati bahawa pintasan Y ini adalah sama dengan DGE. Jadi daripada graf ini DGE E sama dengan 3 volt. E sama dengan 3 volt. Rintangan dalam sama dengan negatif kecerunan. Kecerunan sama dengan 3 bahagi dengan 6. Negatif. Kecerunan ini adalah negatif. Jadi dia adalah negatif 3 bahagi 6. Jadi ini sama dengan 1/6.
2. Okey. Jadi rintangan dalam adalah 1/2 ohm dan VGE adalah 3 volt. Ini adalah kaedah graf linear untuk menentukan VGE dan rintangan dalam. Kaedah ini adalah paling tepat sekali lah. Okey. Ya, ini adalah paling tepat sekali. Itu kita ambil beberapa set bacaan, melukiskan graf, lepas tu mencari VGE dan rintangan dalam daripada graf. Kaedah ini adalah paling tepat.